Tanah gambut. Di sebalik kesuburan dan kepelbagaian biologi di kawasan tanah gambut serta cabaran cuaca panas dan kering di Malaysia mengakibatkan kebakaran sering berlaku di tanah gambut pada saban tahun. Bersama kita merungkai dan mencegah masalah ini. Tanah gambut terbentuk daripada perebutan bahan organik seperti daun, ranting, kayu dan juga sisa organisma yang berlaku secara perlahan dan mengambil masa beribu tahun di atas permukaan dasar lempung ataupun pasir. Kawasan tanah gambut ini mempunyai peranan penting terhadap kitaran hidrologi yang bertindak seperti giant sponge untuk menyerap dan menampung kandungan air gambut pada kadar yang banyak. Selain berperanan sebagai sistem pertahanan ekologi, kawasan ini juga menjadi medan terbaik untuk bercucuk tanam dengan kandungan khasiat tanah yang tinggi. Malaysia memiliki kawasan tanah gambut seluas 2.56 juta hektar meliputi kira-kira 7.74% muka bumi negara ini, manakala keluasan hutan paya gambut juga adalah jenis hutan kedua terbesar selepas hutan darat. Namun, di sebalik kebaikan mempunyai kandungan biojisim yang tinggi di kawasan tanah gambut, keadaan ini juga memudahkan berlakunya kebakaran yang menghasilkan habuk, abu, debu, asap dan jerebu yang mendatangkan pencemaran. Seperti mana yang kita sedia maklum, tanah gambut adalah merupakan kawasan yang mempunyai organik yang sangat tinggi. Oleh itu, apabila berlaku kebakaran tanah gambut, maka tanah itu akan membakar dengan cepat sekali dan juga mengambil masa yang lama disebabkan oleh struktur tanah gambut yang agak dalam, jauh ke dalam tanah. Dalam hal ini, berapa negeri ini yang telah dipilih untuk melalui program ini, iaitu 7 negeri di mana melibatkan agensi-agensi di bawah kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. 7 negeri tersebut adalah Selangor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Johor, Sabah dan juga Sarawak. Sebelum program ini dimulakan, kita dapati kebakaran mengambil masa yang agak lama dan juga menghasilkan asap yang sangat banyak. Jadi asap yang banyak itu menghasilkan jerebu yang tebal di kawasan yang setempat. Ya. Dan kita juga dapati masalah yang sama juga dihadapi oleh negara jiran kita Indonesia disebabkan oleh kebakaran tanah gambut. Jadi dengan program ini, sejak bermulanya pada tahun 2009 sehinggalah kini, iaitu pada tahun 2021, diteruskan dengan program di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan program ini sangat berhasil. Kita menerima keberhasilan yang tinggi disebabkan oleh kerjasama yang jitu dan pelibatan yang aktif oleh agensi-agensi yang saya sebutkan sebentar tadi. Baik, peranan Jabatan Perhutanan selain daripada melaksanakan aktiviti-aktiviti pengurusan, kita juga bertanggungjawab dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. Ini termasuklah penguatkuasaan terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan kebakaran di kawasan-kawasan hutan paya gambut. Dalam hal ini, Jabatan Perhutanan telah mengambil tindakan proaktif dengan melaksanakan satu pelan kebakaran, pelan pencegahan kebakaran yang telah kita rangka untuk kita laksanakan di semua kawasan hutan paya gambut di negeri Selangor. Kebakaran tanah gambut kerana faktor semula jadi, iaitu musim kemarau dan juga faktor manusia. Antaranya ialah kegiatan pembukaan tanah gambut bagi aktiviti pertanian dan perladangan, pembakaran terbuka, pembangunan tidak terancang tanpa sistem saliran yang baik dan juga berpunca daripada puntung rokok. Lantas, Jabatan Alam Sekitar menggalas tugas dalam menangani isu ini dengan memperkenalkan pelbagai program pencegahan kebakaran tanah gambut yang melibatkan pelbagai agensi dan pihak berkepentingan. Satu pelan induk dan prosedur tetap operasi diwujudkan bagi merangka strategi dan perancangan hala tuju negara dalam menangani isu ini.
Peralihan paradigma ini beralih daripada pemadaman dan pengawalan kebakaran tanah gambut kepada pencegahan kebakaran tanah gambut. Perubahan ini dapat menjimatkan kos perbelanjaan, tempoh masa pemadaman, tenaga kerja dan kos penyelenggaraan yang tinggi. Kitaran pengurusan kebakaran tanah gambut distruktur kepada 4 komponen utama, iaitu pencegahan, kesiapsiagaan, tindak balas dan pemulihan. Kerjasama dengan agensi kerajaan seperti Pejabat Daerah dan Tanah sentiasa diadakan dalam operasi pencegahan dan pemantauan kawasan tanah gambut yang sering terbakar. Aktiviti pencegahan secara bersepadu yang dilaksanakan ialah seperti pengaktifan check dam, pemasangan pam bagi mengepam aliran dari saliran primer ke saliran sekunder bagi membasahi kawasan kebakaran dan penyediaan sumber air bagi pihak bomba. Juga JPS juga turut menyediakan jentera bagi operasi fire break bersama pihak bomba apabila kebakaran tanah gambut dikenal pasti. Jabatan ini juga mengharapkan agar pemantauan di kawasan berisiko kebakaran dapat dipertingkatkan oleh semua agensi kerajaan kerana pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Melalui program ini, 4 jenis infrastruktur telah dibangunkan iaitu sekatan saliran, telaga tiup, menara tinjau, kolam takungan dan saluran paip air. Infrastruktur ini berfungsi untuk mengekalkan sistem hidrologi, kelembapan tanah dan juga sebagai sumber air apabila berlakunya kebakaran. Jadi bagaimana kita nak mencegah kebakaran di tanah gambut ini daripada berlaku Terdapat telaga tiup ataupun telaga air tanah telah dibina oleh Jabatan Mineral dan Geosains. Fungsi tube well ini adalah untuk mengekalkan paras air di kawasan tanah gambut dan juga boleh digunakan untuk kerja-kerja pemadaman sekiranya berlaku kebakaran di tanah gambut Dan selain daripada itu, di beberapa kawasan hutan gambut telah dibina menara tinjau, di mana menara tinjau ini berperanan sebagai satu tempat untuk kita memantau sekiranya berlaku apa-apa kebakaran, di mana kita dapat mengesan di peringkat awal dengan adanya menara tinjau yang kita bina di kawasan-kawasan tanah gambut yang kritikal Dan dari segi inisiatif terbaru yang dilaksanakan oleh Jabatan Alam Sekitar adalah kita telah menggunakan kaedah pemantauan kebakaran ini melalui drone termasuk juga penggunaan drone. Ini yang kita sebut sebagai drone harbor yang kita telah mula laksanakan pada tahun ini dalam usaha kita untuk mempertingkatkan tindakan pencegahan dan penguatkuasaan terhadap aktiviti pembakaran terbuka yang berlaku di kawasan tanah gambut. Pelbagai inisiatif baharu juga diperkenal dan diperkemas untuk misi yang sama. Antaranya ialah pembinaan benteng tanah liat untuk mengekalkan paras air dan kelembapan yang optimum. Pembinaan piezometer yang merupakan telaga bersaiz kecil untuk mengukur paras air bawah tanah. Pasukan drone khas ditubuhkan untuk memantapkan lagi proses pemantauan. Ramalan cuaca risiko kebakaran FDRS diperkenalkan bagi memberi amaran awal melalui analisa cuaca terkini. Dalam kebanyakan kes-kes kebakaran tanah gambut pada musim kering atau kemarau, biasanya sumber air permukaan yang wujud di dalam sungai atau seliran berdekatan adalah kering. Justru, keadaan ini adalah sangat menyukarkan pihak bomba untuk mendapatkan sumber air yang cukup untuk memadamkan kebakaran tanah gambut atau hutan gambut yang terbakar. Maka sumber air daripada telaga-telaga tiup yang dibina inilah yang biasanya menjadi punca utama kepada bekalan air bagi kegunaan pihak bomba dalam memadamkan kebakaran tanah gambut. Semenjak tahun 2009 sehingga kini, JMG telah membina sebanyak 89 buah telaga tiup bagi tujuan ini.
di 7 buah negeri, iaitu 15 buah di negeri Selangor, 16 buah di Pahang, 14 buah di Johor, 7 buah di Terengganu, 13 buah di Kelantan, 13 buah di Sarawak dan 11 buah telaga di Sabah. Di antara khidmat nasihat teknikal yang penting dalam satu-satu pengaktifan telaga tip ialah kadar luahan optimum bagi setiap telaga yang perlu diaktifkan dan saiz pam selam, iaitu submersible pump yang sesuai bagi satu-satu telaga. Perkara ini adalah sangat penting kerana setiap telaga tip mempunyai kadar luahan optimum yang berbeza-beza dan pengepaman air dari telaga tip yang melebihi daripada kadar optimumnya akan merosakkan telaga-telaga tersebut. Selain itu, peruntukan juga turut disalurkan kepada agensi pelaksana dan Jabatan Alam Sekitar Negeri untuk melaksanakan program komuniti dan aktiviti di bawah Communication, Education and Public Awareness CEPA bagi memupuk kesedaran di kalangan masyarakat pelbagai peringkat dalam menjaga serta melestarikan pengurusan sumber alam. Tindakan proaktif sentiasa diambil bertujuan untuk mengenal pasti keperluan menyelenggara kelengkapan ini dan menunjukkan kesiapsiagaan Jabatan Alam Sekitar dalam menghadapi sebarang kejadian kebakaran di luar jangkaan di kawasan Tanah Gambut. Di sebalik program yang diatur, infrastruktur, inisiatif, konsep, kitaran, prosedur dan plan induk, terdapat satu faktor kejayaan semua ini, iaitu peranan yang perlu dimainkan setiap warga Malaysia dalam menangani isu kebakaran dan kelestarian Tanah Gambut.